Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Puji dan syukur, Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini pada bulan Ramadan, Ramadan Al-Mubarak. Salam Ramadan semua kepada para penonton. Kita telah diketemukan, diizinkan oleh Allah untuk bersiaraya di udara untuk kita sesama berkongsi maklumat, pengetahuan mengenai satu program yang kita namakan Membina Keluarga Sejahtera. Program ini sebenarnya adalah di bawah forum Cakna An-Nisa, di mana program ini adalah program di bawah Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara. Jadi tujuan kami mengadakan forum ini adalah kita adalah untuk kita sama-sama memaklum kepada keluarga di luar ataupun individu-individu bagaimana kita dapat membantu negara kita membentuk sebuah negara yang mempunyai keluarga yang sejahtera. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur lagi pada bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Sebab kita tahu masyarakat Islam khususnya dan juga komuniti-komuniti lain bahawa Malaysia ini kita mempunyai pelbagai etnik, pelbagai bangsa, pelbagai agama, namun kesemuanya mempunyai satu impian membina keluarga sejahtera. Jadi dia hanya tidak berlaku hanya pada peringkat Malaysia, tetapi kalau kita melihat banyak laporan-laporan atau di peringkat antarabangsa juga di negara lain yang telah menghasilkan alat pengukur untuk mengukur kesejahteraan sama ada dalam bentuk negara itu sendiri ataupun kesejahteraan individu. Contoh, kita mempunyai World Happiness Index yang setiap tahun diumumkan ranking kedudukan negara-negara di dunia ini. Namun saya tidak akan menyebut ranking Malaysia lah. Begitu juga kita di OECD juga mempunyai alat pengukur iaitu Better Life Index, mengukur kehidupan rakyat mereka di negara OECD. Dan juga contohnya di United Kingdom mempunyai satu alat ukur iaitu life satisfaction. Kadang-kadang juga mengukur pada peringkat individu. Jadi Malaysia kita mempunyai pelbagai bangsa seperti saya sebut tadi dan juga mempunyai dan penganut rakyat kita mempunyai pelbagai anutan agama yang kita seharusnya respect. Dan juga kita mahu hidup dalam satu perpaduan ummah perpaduan ummah. Jadi jadi kerajaan melihat perlu diadakan satu alat pengukur bagaimana rakyat yang berbilang kaum ini, berbilang agama ini dapat diukur kesejahteraan mereka. Itulah saya ekspresi kerajaan. Jadi negara kita, Malaysia, Alhamdulillah, saya telah difahamkan, telah membangun sebuah alat pengukur iaitu dikenali sebagai Indeks Kesejahteraan Keluarga. Telah dimulakan pada 2011. Alat pengukur ini sebenarnya, Indeks Kesejahteraan Keluarga telah dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan Negara. Jadi apakah maksudnya domain-domain apa ataupun faktor yang rakyat Malaysia merasai penting dalam untuk membangunkan ataupun membina keluarga sejahtera ini. Jadi apa yang terhasil sebelum saya serahkan, sebab di sini kita Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah saya bersama 3 orang panelis dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan juga Cik Ahmad Kazim yang merupakan fasilitator keluarga yang menggerak sebagai penggerak pada program di bawah agensi, di bawah LPPKN.
Mereka akan bersama saya mereka akan berkongsi pengalaman mereka membentuk IKK dan juga bagaimana mereka menterjemahkan IKK nasional itu di peringkat komuniti dan bagaimana di peringkat komuniti itu dia membangunkan program untuk memastikan ahli keluarga dan komuniti itu bekerjasama untuk membina komuniti yang sejahtera. Jadi seperti saya maklum tadi, apakah mungkin sebelum saya memperkenalkan Cik Irwan, izinkan saya fahaman rakyat Malaysia mungkin kemudian akan disentuh lagi oleh Encik Irwan bahawa apa yang terhasil dari kajian AKK itu didapati ada 5 faktor atau 5 pemahaman utama keluarga mengenai kesihatan keluarga. Itu sampel yang telah dianalisiskan oleh LPKN, iaitu pertama kasih sayang. Itu adalah faktor fahaman yang pertama. Kesihatan keluarga mereka pada mereka ialah kasih sayang. 55% mengatakan begitu. Dan kedua, bertanggungjawab terhadap keluarga, iaitu 51.3, ekonomi yang stabil, hubungan keluarga yang erat, dan mempercayai antara satu sama lain. Ini adalah dapatan dari IKK 2019. Okay. Tapi saya difahamkan LPPKN telah menjalankan 3 IKK, iaitu dimulai pada 2011 dan ditambah baik pada 2016 dan juga yang terbaru 2019. Jadi saya rasa dengan tidak membuang masa, saya ingin pada hari ini kita akan berbicara mengenai 3 topik, iaitu IKK sebagai satu alat pengukur kesejahteraan keluarga, dan kedua, bagaimana kajian ini diterjemah di peringkat komuniti kepada program, dan juga bagi ketiga, kita akan berbicara mengenai fasilitator keluarga sebagai penggerak program pemerkasaan keluarga dan komuniti. Okay. Jadi saya tidak melebihkan masa, membuang masa, saya ingin mempersilakan Cik Irwan Nazif bin Mahfal untuk topik yang pertama. Namun sebelum itu izinkan saya membaca sedikit biodata Cik Irwan. Cik Irwan Nazif Mahful merupakan pemangku pengarah bahagian penyelidik kependudukan dan keluarga LPPKN. Beliau telah berkhidmat selama 17 tahun di LPPKN, berkelulusan sarjana muda statistik dari UiTM. Beliau telah terlibat dalam beberapa kajian, amat banyak sebenarnya, kajian yang besar, kajian penduduk dan keluarga Malaysia keempat, kelima, yang ini 10 tahun, setiap 10 tahun dilakukan. Kajian plan strategik kependudukan, kedua, kajian semula dasar kependudukan negara yang diterbitkan quite recent pada 2017 atau 2018, dan juga Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia 2011, 16 dan 19. Jadi pada masa ini saya difahamkan juga beliau dengan tenaga kerja di bahagian beliau sedang menjalankan kajian mengenai penilaian impak keluarga Malaysia dan juga kajian penduduk keluarga Malaysia ke-6. Dan beliau juga telah membentang banyak kertas kerja, dan saya rasa pada hari inilah, itulah saya nyatakan amat bertuah untuk kita untuk bila Cik Irwan dapat bersama kita untuk membentangkan IKK, apa sebenarnya IKK itu, agar difahami oleh para audiens dan masyarakat luar apa itu IKK, bagaimana mereka boleh mengguna skor yang ada, dan bagaimana sama ada NGO, individu ataupun pihak swasta, bagaimana mereka boleh berperanan untuk memperdayakan ataupun membina keluarga sejahtera ini mengikut dengan mengguna alat in a way kontribusinya pada IKK itu. Silakan Cik Irwan, silakan. Okey, terima kasih Datuk Moderator. Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada Datuk Moderator, rakan ahli panel dan juga peserta forum Cakna Anissa pada hari ini.
Pertamanya, terima kasih di atas jemputan untuk membentangkan atau untuk saya berkongsikan sedikit penemuan berkenaan dengan Indeks Kesejahteraan Keluarga atau lebih dikenali sebagai IKK. Kalau ikutkan seperti mana yang Datuk Moderator telah maklumkan tadi, inisiatif IKK ini telah kita mulakan sejak tahun 2011 lagi. Pada masa itu kita jalankan IKK bagi siri yang pertama. Pada IKK pada siri yang pertama. Mungkin boleh kongsikan slide saya pada Ustin. Okey, tak apa, saya teruskan. Untuk IKK yang pertama, kita bangunkan dan kita telah buat pengukuran pada tahun 2011. Okey, pada masa itu kita bermula dengan 7 domain, iaitu domain, kalau saya boleh maklumkan, iaitu kita ada 7 domain pada ketika itu. Domain hubungan keluarga, domain kesihatan, domain ekonomi, domain keselamatan, domain komuniti, persekitaran dan juga domain keagamaan. So dengan 7 domain tu kita ada 23 indikator, bersama-sama dengan 20 indikator tu terdapat 74 item. Dan pada masa 2011 skor yang telah kita peroleh bagi tahap kesihatan keluarga pada ketika itu adalah 7.55 daripada skala maksimum 10. Seterusnya pada 5 tahun yang berikutnya kita telah jalankan siri kedua pengukuran IKK, iaitu kita namakan sebagai IKK 2016. Pada tahun 2016 tersebut kita telah banyak lakukan penambahbaikan terhadap instrumen pengukuran itu sendiri, dan terdapat satu domain baru yang kita telah masukkan dalam instrumen IKK 2016. Dan secara totalnya domain yang telah kita liputi dalam IKK 2016 sendiri adalah sebanyak 8 domain, di mana domain yang terbaru adalah yang kita masukkan pada tahun tersebut adalah domain keluarga dan teknologi komunikasi. Kalau kita lihat perbandingan dengan bilangan indikator dan juga item pada tahun 2011, pada tahun 2016 kita masih mengekalkan bilangan indikator yang sama, iaitu 23, masih lagi 23 indikator seperti mana IKK 2011 yang pertama sebelum ini. Tetapi dengan penambahan sehingga ke 93 item. Kalau ikutkan pada tahun 2011 yang lepas cuma ada 74 item, tapi pada tahun 2016 kita telah lakukan penambahan pada bilangan item. Jadi keseluruhan item yang telah kita liputi pada IKK 2016 adalah sebanyak 93 item. Skor yang kita telah perolehi pula pada tahun 2016 adalah sebanyak 7.33 daripada skala maksimum 10. Kalau ikutkan kita dapat lihat berlaku penurunan lah daripada skor indeks, di mana pada tahun 2011 skor indeksnya adalah 7.55, tetapi pada tahun 2016 telah menurun kepada 7.33. So seterusnya pada tahun 2019, next slide. Okey, pada tahun 2019 kita telah lakukan pengukuran IKK bagi siri yang ketiga. Kalau ikutkan tempoh pengukuran, tempoh kerja lapangan untuk kerja lapangan untuk kita memperoleh data IKK 2019 ini, kita telah mulakan pada Ogos hingga November 2019 lepas. Okey, kita telah pergi ke rumah-rumah yang terpilih, kita telah temu bual responden, wakil, ibu atau bapa bagi setiap rumah terpilih itu dengan menggunakan teknik computer aided personal interview atau CAPI. Secara puratanya interview yang kita temubual yang kita jalankan adalah antara dalam julat 30 hingga 40 minit. Okey, secara totalnya sampel yang telah kita berjaya perolehi adalah sebanyak 5,005 orang responden yang terdiri daripada ibu dan juga bapa yang mempunyai anak berumur 3 hingga 24 tahun. Kalau ikutkan sasaran asal kita pada ketika sebelum kita buat kerja lapangan kajian, kita mensasarkan sejumlah 8,000
responden, tapi di atas beberapa kekangan, terutamanya berkaitan dengan kerjasama dan respons daripada responden. Kita hanya berjaya memperoleh sebanyak 5,000 dan 5 orang responden, iaitu responden kita adalah ibu dan juga bapa yang mempunyai anak berumur 3 hingga 24 tahun. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah perbandingan perbandingan bilangan domain, indikator dan juga item daripada siri yang pertama hingga siri yang ketiga. Kalau kita lihat pada domain sebagai contoh, kita bermula dengan 7 domain. Seterusnya pada tahun 2016 kita telah buat penambahan domain baru, iaitu domain keluarga dan teknologi komunikasi, dan pada yang terbaru IKK 2019 kita masih mengekalkan ke-88 domain tersebut. Jika kita lihat pada item IKK 2011 dan 2016 mempunyai bilangan yang sama 23, tapi pada 2019 yang lepas kita telah kurangkan kepada hanya 22 item. Tapi kalau kita lihat pada 22 indikator, kalau kita lihat pada bilangan item pula, berlaku penambahan yang agak besar lah kalau kita bandingkan antara tahun 2011, 2016 dan juga 2019. Di mana kalau kita dapat lihat pada tahun 2019 sendiri, kita punya liputan atau punya skop pengukuran tu kita telah lebih perluaskan. So jumlah item yang telah kita liputi dalam IKK 2019 sendiri adalah lebih banyak, iaitu sejumlah 121 item. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah skor yang kita peroleh pada tahun 2019 yang lepas lah. Kalau ikutkan pada IKK 2011 kita peroleh skor 7.55. Pada 5 tahun yang berikutnya, pada tahun 2016 kita peroleh 7.33, tapi pada tahun 2019 yang lepas kita beroleh skor 7.72, iaitu berlaku peningkatan lah daripada kalau kita bandingkan pada IKK pada tahun 2016. Daripada 8 domain yang terdapat dalam IKK 2019 ini, 3 daripadanya mencatatkan skor yang melebihi skor 8. Kalau ikutkan skor IKK ini sendiri, kita telah bagikan, applicant telah buat pembahagian lah, telah mengkategorikan kepada 3 kategori utama. Sebagai contoh, sekiranya skor berada pada kumpulan 0 hingga 4, kita akan labelkan dia sebagai rendah. 5 hingga 7 kita akan labelkan sebagai sederhana, dan 8 hingga 10 kita akan labelkan sebagai kategori tinggi. So kalau kita lihat daripada ke-8 domain ni, hanya 3 domain saja yang kita boleh anggap berada pada skor yang tinggi, iaitu domain hubungan keluarga, iaitu skor yang dicatatkan adalah 8.35, domain keluarga, peranan agama dan amalan kerohanian, di mana skor yang dicatatkan adalah 8.25, dan juga domain keluarga dan keterlibatan komuniti, di mana skor yang dicatatkan adalah 8.0. Kalau kita lihat pada ke-88 domain ini, domain yang mencatatkan skor yang paling rendah adalah domain keluarga dan juga teknologi komunikasi, iaitu dengan hanya skor 6.82. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kalau kita bandingkan IKK 2019 dengan IKK siri kedua pada tahun 2016 yang lepas. Kalau kita lihat telah berlaku peningkatan, iaitu pada tahun 2016 skor yang dicatatkan hanya 7.33, tapi pada tahun 2019 yang lepas telah meningkat kepada 7.22, iaitu telah berlaku peningkatan sebanyak 0.39 mata. Iaitu kalau kita lihat pada domain pula, kesemua domain mencatatkan peningkatan kecuali domain keselamatan keluarga. Iaitu kalau kita lihat bagi domain keselamatan keluarga, skor pada tahun 2016 adalah 7.96, tetapi pada tahun 2019 skor bagi domain keselamatan tu sedikit menurun kepada 7.86.
daripada 7.9 kepada 7.8, agak sedikit berlaku penurunan lah dekat domain keselamatan keluarga. Domain yang lain semua mencatatkan peningkatan. Seterusnya, okey, ini adalah skor IKK 2019 mengikut indikator. Kalau kita lihat sebagai contoh bagi domain hubungan keluarga, domain hubungan keluarga mempunyai bilangan indikator yang paling banyaklah berbanding domain-domain yang lain, iaitu 7 indikator. Daripada 7 indikator itu, semua indikator mencatatkan skor melebihi 8, iaitu skor dalam kategori tinggi, kecuali indikator imbangan kerja dan keluarga, di mana skor yang dicatatkan hanya 7.83. Kalau kita lihat pada domain-domain yang lain yang kebanyakannya mempunyai bilangan indikator 2, seperti domain ekonomi keluarga, domain kesihatan keluarga, domain keselamatan keluarga. Cuma domain yang 3 adalah seperti domain perumahan dan persekitaran. Di antara kesemua indikator ini, kalau kita dapat lihat indikator yang mencatatkan skor yang paling rendah adalah berada dalam domain perumahan dan persekitaran, iaitu amalan 3R dengan skor yang dicatatkan 6.92, dan juga indikator yang berada dalam domain keluarga dan teknologi komunikasi, iaitu indikator yang kita namakan sebagai pengaruh aplikasi komunikasi dengan skor 6.17. Dua indikator ini adalah pencatatan skor yang paling rendah berbanding indikator-indikator yang lain. Sebagai contoh, saya ambil contoh dalam amalan 3R. Dalam amalan 3R, antara amalan atau antara item amalan yang kita ukur dalam indikator amalan 3R itu sendiri adalah seperti amalan sama ada keluarga tersebut mengamalkan mengitar semula bahan-bahan buangan mereka, adakah menggunakan beg kita semula ketika membeli barangan runcit, adakah membawa bekas atau beg sendiri ketika membeli barangan, adakah keluarga tersebut mengamalkan pengasingan sampah ketika sebelum melakukan pembuangan sampah lah. Okay, itu adalah antara item amalan yang kita ukur dalam indikator amalan 3R. Bagi indikator pengaruh aplikasi komunikasi pula, antara item tingkah laku keluarga yang kita ukur dalam dalam indikator pengaruh aplikasi komunikasi adalah seperti keluarga jarang berbual semasa makan disebabkan oleh gangguan alat telekomunikasi, aplikasi komunikasi menimbulkan masalah kepada keluarga, hubungan ibu bapa dengan anak-anak semakin renggang sejak mereka mempunyai alat telekomunikasi sendiri. Berikut adalah beberapa item yang kita item berbentuk tingkah laku keluarga lah yang kita ukur dalam indikator pengaruh aplikasi komunikasi tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita lihat ini adalah perbandingan skor mengikut negeri. 3 negeri mencatatkan skor yang tinggi, iaitu Putrajaya, Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Dan negeri yang mencatatkan skor yang paling rendah adalah Perak. Kalau ikutkan pada tahun 2016 yang lepas, Melaka mencatatkan skor yang paling tinggi kalau ikutkan, tapi pada tahun 2019 ini kedudukan Melaka telah jatuh ke kedudukan yang kelima berbanding kedudukan yang pertama pada tahun 2016 yang lepas. Kalau ikutkan pada tahun 2016, IKK 2019, hanya satu negeri sahaja yang mencatatkan skor melebihi 8, iaitu Melaka. Tapi pada tahun 2019 ini, kita dapati ada 3 negeri yang mencatatkan skor melebihi 8, iaitu Putrajaya, Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Kalau ikutkan juga pada tahun 2016 yang lepas, skor Melaka paling tinggi dan yang paling rendah adalah Pahang. Tapi kali ini Putrajaya paling tinggi dan yang paling rendah adalah Perak lah. Okey, seterusnya.
Okey, ini adalah perbandingan seperti mana yang saya maklumkan tadi. Okey, semua negeri mencatatkan peningkatan berbanding antara skor 2016 dan juga skor 2019. Kecuali Melaka dan juga Perak. Kalau seperti saya maklumkan tadi, Melaka daripada kedudukan yang pertama pada tahun 2016 telah menurun pada tangga kelima pada tahun 2019. Dan Perak pada asalnya pada tahun 2016 yang lepas berada di kedudukan yang kedua, tetapi pada tahun 2019 ini berada pada kedudukan yang terakhir. Tetapi negeri-negeri yang lain semua mencatatkan peningkatan. Sebagai contoh negeri Terengganu. Pada tahun 2016 yang lepas, Terengganu berada pada tangga ketiga paling tinggi, tetapi telah meningkat pada tangga kedua pada tahun 2019. Okey, seterusnya. Okey, saya rasa tu sedikit seberingkas saya kongsikan tentang tentang penemuan IKK especially terutamanya IKK 2019 lah. Untuk makluman lanjut peserta forum mungkin boleh memperoleh kita punya kajian laporan penuh kajian ni dalam dekat website LPPKN sendiri. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Irwan. Alhamdulillah saya rasa para audiens di luar sedikit telah memahami mengenai IKK. Jadi saya galakkanlah kalau ada soalan, kalau ingin ditanya untuk lebih memahami apa itu IKK, mungkin dengan lebih lanjut mungkin dengan item-item sebab seperti dimaklumkan oleh Cik Irwan tadi, there are certain items yang telah ada berlaku penambahan pada 2019. Banyak lonjakan dari 93 ke 100 lebih. So mungkin mungkin kalau sama ada boleh ditanya di dalam kita punya Facebook, di ruangan di situ, ataupun seperti dimaklum oleh Cik Irwan boleh menghubungi LPPKN untuk download sama ada sharing of the document itu ataupun berurusan dengan Cik Irwan dan tim beliau. Jadi IKK yang dibentangkan oleh Cik Irwan tadi adalah sebenarnya dia menggambarkan skor nasional. Kan skor nasional, that mean gabungan semua pendapat ataupun apa yang behavior, tingkah laku yang telah diamalkan oleh penduduk-penduduk khususnya yang kita ambil sampel itu sebenarnya adalah representatif, gambaran, memberi gambaran tingkah laku atau persepsi, because sebenarnya persepsi mereka kan, ini yang mereka rasakan, menggambarkan di peringkat nasional. Jadi kadang-kadang kita melihat okey, ini kajian telah dilakukan di peringkat nasional, so bagaimana kita nak terjemahkan? Banyak research itu sama ada di institusi kajian, penyelidikan ataupun di IPT dilakukan tetapi tidak dikongsi untuk kita menterjemah atau translate kepada polisi ataupun program. Polisi mungkin banyak tetapi program tu isap. Bagaimana rakyat ataupun sektor yang terlibat dapat bergabung tenaga membantu kerajaan sebab kesihatan keluarga tu empunya, everybody, belongs to everybody. Jadi dengan itu saya difahamkan LPPKN pun telah menterjemahkan, translate and the research into di peringkat community. Itu ini adalah kalau tak silap saya di bawah RMK 11. Telah diterjemahkan. Mungkin sebab kita tengok telah terdapat peningkatan dia punya skor dari 7.33 kan kepada 7.572 kan, itu meningkat loncatan amat bagus. Mungkin di situlah mungkin adanya gap yang tahun tu ada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan LPKN dan kerajaan juga mungkin sektor-sektor lain yang membantu untuk menaikkan skor IKK tersebut, iaitu Indeks Kesihatan Keluarga di Malaysia. Jadi saya dengan difahamkan LPPKN telah melakukan IKK di peringkat komuniti dan telah mengenal pasti beberapa komuniti di serata Malaysia dan juga diterjemah lepas tu di komuniti pilihan dari pelbagai
ciri-ciri saya kategorinya. Dan pada kali ini kita akan adakan satu sampel contoh yang telah dijalankan di Selangor, bagaimana IKK itu diterjemahkan di peringkat komuniti. Jadi pada hari ini kita akan Puan Rashidah Sulaiman yang merupakan seorang pegawai kaunseling di APPKN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan berkongsi pengalaman beliau menterjemahkan kajian IKK ini ke peringkat komuniti. Izinkan saya memberi sedikit biodata. Rashidah telah berkhidmat dengan PKN selama 16 tahun dan juga merupakan kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia. Banyak mengendalikan sesi kaunseling individu, keluarga serta memberi ceramah motivasi yang berkaitan perkahwinan, keibubapaan, kepimpinan, pembangunan komuniti dan remaja. Dan juga beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendalikan program komuniti khususnya di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan merupakan penyalas program pemerkasaan keluarga dan komuniti ataupun FACE, iaitu Family and Community Empowerment di APPKN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi Syidah, dengan tidak melengahkan masa, saya menjemput Syidah untuk berkongsi bagaimana sebuah kajian itu telah diterjemahkan di peringkat komuniti agar kita dapat kajian itu boleh telah diterjemahkan dalam bentuk sebuah program agar komuniti tersebut dapat dibangunkan dan diperkasakan untuk sama-sama mereka memastikan bertanggungjawab mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera. Dipersilakan Syidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa khususnya kepada Bagi Datuk Dr. Siti Nur Lasiah Ismail, mantan Ketua Pengarah LPKN yang sangat dikasihi. Dapat kita bertemu di hari yang sangat mulia dan indah ini menerusi ruang bicara dalam forum Cakna An-Nisa Membina Keluarga Sejahtera Anjuran Majlis Dakwah Negara. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, program FACE ini merupakan sebuah program yang berimpak tinggi. Ini program ini adalah untuk mensejahterakan keluarga, memperkasa komuniti yang telah dikenal pasti. Jadi keutamaan program ini telah dapat dilihat berdasarkan komitmen kerajaan dalam rancangan Milenium 11. Ianya mengangkat kepentingan institusi keluarga menerusi memperkasa komuniti untuk membina masyarakat yang produktif dan sejahtera. Dan untuk maklumannya, program ini telah dilaksanakan pada tahun 2016 sehingga 2020 dan sehingga kini sebanyak 11,578 aktiviti ataupun program-program intervensi telah diadakan dengan mengambil kira semua komponen-komponen program FACE. Komponen tersebut adalah hubungan kekeluargaan, keluarga dan komuniti, keselamatan keluarga, perumahan dan persekitaran, kesihatan keluarga, keluarga dan agama, keluarga, teknologi dan komunikasi, dan juga ekonomi keluarga. Dan sehingga tahun 2020, program ini telah memberi manfaat kepada 120,109 orang di 46 buah komuniti di seluruh negara. Dan ia termasuk 5 jenis komuniti, iaitu PPR, kampung, felda, taman dan juga kampung nelayan. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, strategi pelaksanaan program ini adalah dimulai dengan pemilihan komuniti
di peringkat jawatan kuasa kerja di peringkat negeri. Dan setelah mendapat kelulusan untuk melaksanakan suatu program, barulah LPPKN akan menjalankan kajian pra-indeks kesejahteraan keluarga seperti yang tadi dimaklumkan oleh Cik Irwan tadi, di mana ia untuk mendapatkan pengukuran tahap kesejahteraan keluarga dalam komuniti. Dan selepas mendapat keputusan kajian pra-IKK, dari situlah nanti Yang Bagi Datuk, kita dapat kenal pasti domain yang terendah dan juga isu-isu yang berlaku dalam sesebuah komuniti dan isu-isu yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Dan strategi yang seterusnya adalah merangka pelan pembangunan intervensi di mana LPPKN akan membantu komuniti untuk mengenal pasti fasilitator keluarga ataupun FK untuk serta membentuk jawatan kuasa kerja di peringkat komuniti. Jadi fasilitator keluarga ini dia merujuk kepada sukarelawan ataupun pemudah cara yang dilatih dalam kalangan ahli komuniti untuk bertindak sebagai penggerak suatu program dan ejen perubah dalam masyarakatnya. Dan fasilitator keluarga ini juga mereka turut menggerakkan penglibatan ahli komuniti bagi menyokong usaha-usaha kerajaan untuk memperkasa institusi keluarga melalui accessibility terhadap program-program dan perkhidmatan yang disediakan. Saya nak kongsikan jugalah di sini antara betapa pentingnya peranan fasilitator keluarga. Antaranya adalah mereka ni bertanggungjawab untuk menyediakan perancangan tahunan program-program intervensi di peringkat komuniti. Kemudian mereka juga menjadi penghubung di antara pegawai, penyenaras dan juga ahli-ahli dalam komuniti. Contohnya seperti di Rumah Pangsa Seksyen 16 yang mana banyak dibantu oleh Encik panel yang seterusnya, Cik Ahmad Kozim. Di situ ada banyak blok, ada blok A, B, C sampai 26 blok. Jadi sangat pentinglah peranan FK ni untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada wakil-wakil di setiap blok itu tadi. Dan yang seterusnya adalah menjalin kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan, swasta maupun NGO. Yang seterusnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi ejen penggerak penglibatan ahli komuniti. Jadi kalau ikutkan dekat mungkin di satu tempat tu penduduknya mungkin 3,000 lebih atau 4,000 lebih. Tapi kalau tak ada fasilitator keluarga ataupun wakil-wakil komuniti yang menggerakkan mereka untuk terlibat dalam satu program, dia akan kuranglah penglibatan daripada penduduk. Kemudian menyediakan laporan pelaksanaan program-program intervensi kepada LPPKN negeri. Jadi strategi yang berikutnya tuan-tuan dan puan adalah pelaksanaan program. Maksudnya setelah kita kenal pasti fasilitator keluarga yang mempunyai semangat yang tinggi dalam program-program kesukarelawan, semua program intervensi di peringkat komuniti, semua program intervensi yang dirancang akan dilaksanakan dengan kerjasama semua FK-FK yang telah dilantik tadi. Dan untuk makluman juga, program-program intervensi yang dilaksanakan oleh PPKN dan juga FK ini turut melibatkan agensi-agensi kerajaan dan NGO. Dan di akhir sekali adalah ni yang saya rasa sangat pentinglah untuk melihat keberkesanan program phase ni, iaitu adalah pemantauan dan penilaian.
Jadi segala laporan pelaksanaan program di peringkat negeri akan dikemukakan kepada pihak ibu pejabat untuk penyelarasan. Dan selain itu, di peringkat akhir ini juga kajian pasca IKK komuniti akan dilaksanakan setelah setahun pelaksanaan aktiviti program-program intervensi di peringkat komuniti. Saya rasa itu saja untuk perkongsian pengenalan tentang program FACE di peringkat negeri yang berbagi, Datuk. Terima kasih. Terima kasih Syida. Walaupun mungkin sekejap lagi mungkin after this lah, round ini, sesi ini mungkin juga kita mungkin ingin tahu adakah semasa kita membuat IKK di peringkat komuniti adakah berlakunya pengubahsuaian kan, mungkin kita akan lebih tanya lebih detail lagi insya-Allah. Dan juga seperti saya sarankan tadi kepada para audience kalau ada soalan ataupun komen mungkin boleh tulis di ruang komen di bawah FB itu. Pahat Urus Setia insya-Allah akan cuba extract soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nyatakan di ruangan chat tersebut. Jadi dengan itu mungkin tadi Puan Rashidah Sulaiman telah menceritakan bagaimana IKK telah dilaksanakan di peringkat di komuniti dengan terbentuknya satu program iaitu pemerkasaan keluarga dan komuniti, dan juga telah memberitahu maklum kepada kita tentang mekanisme bagaimana ia telah dilaksanakan, ada hubungan antara agensi dan juga sesungguhnya komuniti itu sendiri. Jadi telah dimaklumkan tadi juga bahawa yang penggerak utama ataupun dalam komuniti itu yang untuk boleh sama-sama membantu kerajaan untuk menjayakan program FACE ini dan untuk sama-sama melibatkan ahli komuniti untuk program FACE ini adalah fasilitator keluarga. Jadi untuk itu kita mempunyai kita menjemput Encik Ahmad Kazim. Saya dimaklumkan Encik Ahmad Kazim adalah penggerak utama, fasilitator yang telah banyak membantu dalam menjayakan program FACE di Rumah Pangsa Seksyen 16. Walaupun pada kali ini, walaupun kita dimaklumkan oleh Puan Rashidah terdapat beberapa kategori, tetapi pada kali ini kita akan berkongsi dengan para audiens bagaimana program pemerkasaan keluarga dan komuniti itu dilaksanakan di kategori atau di komuniti rumah pangsa. Jadi Encik Ahmad Kazim Bebaharum ada berusia 73 tahun, mempunyai 3 orang cahaya mata. Memang telah menetap di Rumah Pangsa Seksyen 16 sejak tahun 97, 49 tahun tu. Dan ini maksudnya dah kenal semua ahli komuniti di situ, 45 tahun bermasa itu. Cik Ahmad Kazim sebenarnya dikenali, dia kata beliau, kita boleh panggil beliau macam Pak Kazim. Pak Kazim merupakan seorang pesara yang dahulunya bekerja di sebuah syarikat swasta di Selangor dan telah berkhidmat selama 32 tahun. Beliau telah memegang jawatan pengerusi KRT selama 10 tahun dan merupakan fasilitator keluarga bagi domain keluarga dan komuniti di Rumah Pangsa Seksyen 16 Shah Alam Selangor. Beliau sangat aktif dalam kerja-kerja sosial dalam memastikan komuniti di tempat tinggalnya berada dalam keadaan sejahtera. Dan selain itu juga beliau terlibat di peringkat komuniti. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Kesatuan National Union Petroleum dan Chemical Work NUPCW, dan juga pernah memegang jawatan sebagai bendahari bagi persatuan belia tempat belia bekerja. So amat luas pengalaman itu dan banyak kerja-kerja sosial yang telah dijalankan oleh Pak Kazim kita. So saya menjangka tidaklah menjadi begitu susah bagi Pak Kazim untuk melaksanakan program FACE ini di komuniti Pak Kazim, memandangkan telah lama tinggal di situ dan juga telah mempunyai pengalaman kerja sosial itu.
Dan dengan itu saya menjemput Cik Ahmad Kazim Baharun untuk menceritakan atau berkongsi pengalaman bagaimana beliau dapat mempengaruhi ataupun melibatkan ahli-ahli komuniti untuk sama-sama menjayakan program pemerkasaan keluarga dan komuniti, kerana kita nak kejayaan sesuatu atau menentukan kesejahteraan komuniti itu sebenarnya terletak kepada ahli komuniti itu sendiri. Kerajaan akan membantu, pihak ketiga juga membantu, tetapi mesti ada dalam diri ahli komuniti itu bahawa mereka ingin hidup sejahtera. Dengan itu dipersilakan Cik Ahmad Kazim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Datuk Dr. Siti Nur Lasiah Ismail selaku mantan pengarah LPCKN, sekarang juga merupakan tanpuasa Forum Cakna Malaysia, dan juga Cik Irwan tadi Puan Nazir aku selaku pemangku pengarah bahagian pendidikan dan kependudukan keluarga LPCKN. Secara mahmud tadi Puan Sidah dari pihak LPCKN selaku pegawai kaunseling. Saya ingin, bila saya dipanggil untuk menjadi penceramah, saya kata ialah dengan kaedah saya sendiri, saya rasa bila cakap soal membina keluarga sejahtera ni rasanya macam terlalu inilah dan setakat sekadar apa yang saya pengalaman saya ada. Mungkin saya selaku pengurusi rukun tangga, jadi memahami keadaan kawasan rumah tangga, rumah di kawasan saya yang saya takbir adalah flat Kebanyakan mereka ni dia bawah B40 Jadi mudahnya yang saya rasa kenapa saya mampu untuk mengawal adalah kita sifat-sifat kita di kawasan ini kita masih menekankan, walaupun dia dalam bandar tapi kita masih menekankan suasana kekampungan. Itu satu cara mungkin mudah untuk saya mentadbir di situ. Di mana saya ceritakan begini, kalau dikatakan majlis kahwin pun kita masih menggunakan konsep gotong royong. Yang jadi itulah ikatan silaturahim dapat saya bina. Jadi bila katakan majlis gotong royong dan sebagainya, kita dapat jumpa dengan penduduk jadi memahami apa yang perlu mereka. Jadi di pihak saya juga, saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak LPCKN yang telah memilih kawasan KLP ini untuk menjadi salah satu daripada program FACE. Ini satu nikmat kita. Jadi ia dapat membantu di mana dalam komuniti akauntan kawasan saya yang dulu mungkin tidak begitu memahami pelbagai, tapi dengan bantuan LPCKN ini juga dapat memberi kami banyak faedah dari segi pengetahuan, bukan sekadar daripada segi masyarakat dan sebagainya, tapi dari segi kesihatan dan sebagainya, dan ekonomi. Dan saya katakan begini, sejak pelancaran yang ketika FACE ni dibuat pada tahun 2016 dalam saya, yang dirasmikan oleh Tan Sri Nur Umar, bermula dari situ kita mendapat banyak manfaat dari program ni. Amat mudahnya, contohnya adalah segi pembangunannya. Contohnya ketika itulah bila seorang menteri turun melalui yang diusahakan oleh LPCKN, kita diumumkan ketika itu berbagai-bagai peruntukan. Contohnya kita dapat cat bangunan di mana rumahnya dah usang, kemudian dari segi ekonomi juga kita dianugerahkan di kios, di mana kebanyakan sebagaimana yang saya beritahu tadi, kebanyakan di situlah di bawah B40. Jadi sebagainya pergi kilang, yang isterinya kadang-kadang menjaga kecil-kecilan, ada yang menjaga mengasuh anak-anak sebagainya. Jadi dengan diberikan satu bentuk kios dan satu modal dan peralatan, saya rasa dalam anggaran dan sebagainya, mereka dapat sikit membantu sikit ekonomi. Jadi itulah yang saya amat-amat terima kasih sekali lagi daripada LPCKN. Dalam soal mesti kata untuk mendekati masalah, jadi kita sebenarnya dari segi keselamatan contohnya, KLP ini kita mempunyai satu bentuk dinamakan sistem ronda sukarela. Jadi dari situ juga kita kadang membuat rondaan. Ini saya kongsi ini mengikut mungkin kaedah ini sesuai di tempat saya. Tapi mungkin pasal memandangkan kawasan itulah kawasan masyarakat yang berpendapatan rendah. Jadi keselamatan kita jaga dengan kaedah itu. Dan saya juga di pihak
di pihak TRT ini kita biasa berhubung dengan semua jabatan kerajaan yang berdekatan. Contohnya paling mudah saya kata adalah itu Jabatan Kebajikan, di mana saya rasa itu di bawah satu kementerian dengan ini. Jadi baru-baru ini juga kadang-kadang bila kita kena pasti rumah-rumah tu kadang-kadang ada yang orang tua yang tak boleh dah bergerak. Jadi kita cuba dapatkan bantuan untuk kursi roda, apa juga keperluan yang boleh membantu masyarakat di situ. Yang mutakhir ini contohnya ketika musim PKP ini, kita kena pasti kadang-kadang saya dengan tuan kuasa akan pergi ke rumah-rumah menengokkan bila keadaan suasana begitu, apakah keperluan mereka pada ketika itu. Kadang-kadang ada yang dah kena kuarantin dan sebagainya. Jadi kita usahakan cari kumpul sama ada melalui kampung-kampung untuk kumpul duit sikit banyak dan kita bagi sumbangan kepada mereka apa yang perlu saja. Apa yang perlulah segi makanan asal dan sebagainya. Jadi itu yang saya mungkin dapat saya kongsikan sikit banyak macam mana kaedah. Tapi yang penting sebenarnya untuk itu adalah semangat kita untuk ingin membantu. Itu paling utama sekali. Kekuatan kita sanggup menyedari apa yang perlu. Di samping itu juga untuk media keluarga juga kita sebagai saya juga betul-betul katakan punya isteri yang sanggup bantu bersama dalam sosial ini, jadi mendidik anak-anak dan sebagainya. Jadi pihak keluarga juga harus jadi contoh lah kepada yang lain ya. Contohnya kita mestilah jangan di media keluarga kita sendiri. Pasal istilah bahasa Inggeris kita charity begin at home. Jadi saya juga mengamalkan sistem itu untuk pergi ke masyarakat. Jadi kaedah itu saya bawa kepada masyarakat. Kadang-kadang kalau ada anak yang terbiar dan sebagainya, kadang-kadang kita nasihat. Yang ini perlu ada. Perlu ada semangat untuk ingin membantu. Itu kekuatan itu mesti ada pada seorang pemimpin lah. Saya rasa saya nak share yang banyak, tapi itulah kaedah macam mana saya cuba untuk membina satu keluarga di mana kawasan saya. Di segi semua peringkat lah, kesihatannya, ekonominya, apa yang termampu dikata. Kalau perlu ada yang ini kita cuba dapatkan daripada sos-sos di mana-mana NGO. Tak kira. Dan satu lagi perkara, dia takdirkan kawasan saya itu adalah kawasan-kawasan kilang. Di mana kadang-kadang kita approach kilang tu sama ada boleh memberi, jadi ada kolaborasi di situ dengan kilang-kilang. Baru-baru ni ada yang nak buat CSR contohnya kan, dia dapat sumbangan banyak. Di mana dapat kita salurkan kepada masyarakat apa juga keperluan. Saya rasa setakat itu mungkin saya dapat kongsikan, mungkin apa-apa kalau ada yang boleh nak ini boleh saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih Pak Kazim. Saya amat teruja bila saya mendengar Pak Kazim berkongsi pengalaman macam mana membangunkan program, melaksanakan program FACE di komuniti di kawasan rumah bangsa, dan saya dapati bahawa Pak Kazim memang senang berurusan melibatkan dengan swasta. Tadi disebutnya kilang-kilang untuk mendapat bantuan untuk bantuan untuk yang diperlukan oleh komuniti, ahli komuniti. Walaupun kita akan pergi ke sesi kedua, tetapi walaupun Cik Irwan adalah panelis pertama, namun saya ingin bertanya Cik Pak Kazim kita dulu. Sebab itu saya melihat apabila kita melakukan kajian yang mustahaknya ialah dia diterjemahkan contoh di komuniti. So, jadi saya melihat apa yang satu contoh yang baik telah dijalankan oleh LPKN di mana telah melaksanakan program FACE ini di kawasan Pak Kazim di Rumah Bangsa Seksyen 16 dan telah mendapat sambutan yang amat baik. Okay. Jadi Pak Kazim, kalau mengikut domain kan yang saya pasti mungkin masa dalam proses awal pelaksanaan program itu diceritakan mengenai domain seperti yang disebut oleh Cik Irwan tadi, ada 8 domain kan, dan dibagikan fasilitator setiap domain itu, ataupun di komuniti Pak Kazim, berapa orang fasilitator keluarga sebenarnya yang ada? Ada 8. Ada 8 yang terlibat. Jadi setiap domain tu ada 8 lah.
Ada ya saya. Jadi saya dapati yang Pak Kazim ni kan dalam komuniti dan apa ni keluarga dan komuniti. Ya. Tapi itulah saya dapati juga hubungan apa ni gotong royong pun masih dijalankan. Dalam bentuk integrasi itu ada tak apa ni etnisiti siapa komponen penduduk di situ, adakah pelbagai bangsa? Ya, ada, tapi kebanyakan ialah majoriti di kawasan tempat saya sebenarnya kebanyakan saya rasa bukan 70% orang kita Melayu lah. Jadi sedikit saja gangguan. Tapi di dalam ini memang ada yang terlibat kaum India dan kaum Tionghoa jugalah. Cuma tidak lebih besar ini daripada golongan itu, menyebabkan kawasan itu majoriti orang kita orang Melayu. Jadi domain-domain ini semua bergerak sama. Tak ada masalah dia hubungan dan sebagainya. Okey. Mungkin tak apa, mungkin saya berpindah ni soalan kepada Cik Irwan. Irwan menyebut tadi bahawa FPPKN telah memulakan pada 2011 dan dengan apa ni masa itu saya rasa dia punya domain tak banyak kan 7 sahaja, dan tapi pada 2016 telah diubah suai ditambah baik, dan juga pada 2019 dan kita nampak ada lonjakan pada skor. Adakah negara kita Malaysia menentukan ada meletakkan satu macam target untuk sesuatu target untuk dicapai dalam in term of kesejahteraan keluarga di Malaysia ini. Dan juga satu target, satu lagi, bagaimana yang telah dijalankan yang jaga PKN ataupun kementerian dan juga agensi lain yang dapat membantu khususnya satu dari peringkat negeri kan untuk menaikkan skor mereka masing-masing. Satu peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Yang kita nampak yang contoh dari negeri yang terendah faham pada 2016 telah melonjak naik kan, dan ada juga peningkatan pada negeri-negeri lain, dan juga contoh kalau 2016 hanya satu saja mendapat skor 8, pada tahun 2019 kita dapati ada 3 negeri yang mendapat skor 8. So boleh Irwan cirikan strategi yang telah dijalankan oleh PPKN. Kita almost nak habis masa, tapi tak apa, just one more tu. Okey, terima kasih Datuk Moderator. Okey, kalau berkenaan dengan soalan yang pertama tu, mungkin berkenaan dengan adakah negara kita ada mensasarkan satu-satu skor untuk IKK ni sendiri. Mungkin saya boleh kongsikan, sebenarnya kerajaan sendiri memang kita sendiri memang ada setkan satu skor, iaitu kita sasarkan untuk skor IKK kita mencapai skor 8 atau minimumnya 8 menjelang tahun 2020. Kalau ikutkan sasaran tu sendiri telah didokumenkan dalam rancangan Malaysia ke-11. Dan insya-Allah dalam kita difahamkan oleh pihak EPU juga, insya-Allah dalam dokumen RMK 12 yang akan datang pun mungkin sasaran indeks ni sendiri atau sasaran IKK ni sendiri akan diguna pakai untuk kita memantau tahap kesejahteraan keluarga pada masa yang akan datang. Okey, berkenaan dengan inisiatif negeri pula untuk soalan yang kedua tu, saya rasa program FACE yang kita telah mulakan pada tahun 2016 memang telah banyak membantulah dalam mungkin dalam melonjakkan kembali skor dia, daripada kalau kita faham, kalau kita seperti yang saya telah kongsikan sebentar tadi, skor pada IKK 2016 adalah 7.33, telah meningkat kepada 7.22 pada tahun 2019. Mungkin kalau kita lihat sendiri, mungkin jauh 7.22 kepada 8 yang kita sasarkan pada tahun 2020 tu mungkin masih lagi jauh. Tapi apa yang menggembirakan adalah telah berlaku pelonjakan yang agak besar lah berbanding IKK 2016 yang lepas. Salah satu faktor utama saya rasakan di atas kejayaan program FACE itu sendirilah.
pengisian dia yang mana seperti Puan Syidah telah maklumkan, pengisian program phase 2 sendiri telah dirancang berdasarkan penilaian pra-program phase yang telah dilakukan terhadap komuniti-komuniti yang terpilih. Sebagai contoh, katakan di komuniti A terdapat skor yang rendah pada domain B dan perancangan akan tertumpu pada domain-domain yang rendah lah berbanding domain-domain yang tinggi. Tapi tak juga bermaksud kita meminggirkan domain-domain yang sedia mempunyai skor yang tertinggi, tetapi prioriti lebih pada domain yang mempunyai skor-skor yang rendah lah. Mungkin dari segi konten tu sendiri, mungkin Puan Syidah mungkin boleh lebih kongsikan tentang konten program aktiviti ataupun lebih pada aktiviti-aktivis itu sendiri. Terima kasih Dato'. Syidah, tadi Syidah ada sebutkan mention tadi bahawa sebelum dijalankan program di komuniti telah diadakan setelah dikenal pasti komuniti mana yang akan dilaksanakan program phase. Gema sedikit sebelum dilaksanakan program phase telah diadakan assessment dahulu. Mungkin boleh okey. Mohon maaf pada gangguan teknikal tadi tapi tadi disebut oleh Puan Rashidah bahawa sebelum dijalankan dipilih sesuatu komuniti itu dilaksanakan program phase telah diadakan pra-assessment kan, IKK, pre-IKK dan post-IKK, dan ini berpandukan IKK tersebutlah hasil itu telah dilaksanakan program phase dan dengan memberi penempuan kepada yang domain-domain yang rendah. Okay. Adakah boleh Rashidah berkongsi dengan kami khususnya mungkinlah di Selangor ataupun wilayah ataupun di rumah pangsa yang telah Seksyen 16 yang telah dijalankan, adakah terdapat peningkatan khususnya secara umum pada IKK community tersebut dan serta-serta domain? Adakah possible untuk berkongsi sudah kita mengharapkan bila dikongsi dengan audiens di luar, khususnya kalau ada penonton kita yang terdiri pada syarikat swasta, NGO ataupun individu, mereka boleh melihat berterlibat sama-sama ingin memastikan bahawa komuniti yang mereka duduki itu, tempat mereka tinggal mereka itu dipertingkatkan skor indeks. So bagaimana skor dahulu dan kemudian dan apa contoh boleh Syidah boleh bagi contoh khususnya katalah di rumah pangsa Seksyen 16 apa yang telah dijalankan secara khususnya? Terima kasih Datuk. Baik, saya nak menyentuh sedikit. Okey, saya nak menyentuh sedikit tentang apa yang Cik Irwan dah maklumkan tadi, apa pengisian ataupun program-program intervensi yang telah IDPKN rangka bersama-sama dengan fasilitator keluarga. Sebagai contoh, program domain hubungan kekeluargaan, kita menghadirkan program ilmu keluarga, terapi media, terapi kesunyian untuk komuniti di situ lah. Kemudian yang seterusnya kesihatan keluarga. Untuk kesihatan keluarga kita akan laksanakan program salinan kesihatan, program pendidikan kesedaran kesihatan reproduktif remaja, kemudian keselamatan keluarga lah contohnya. Kita akan mengadakan program mengikut modul pendidikan keselamatan dan keluarga. Kemudian yang seterusnya perumahan dan persekitaran. Kita ada mengadakan program
eco-friendly, kemudian kempen kesedaran perumahan dan persekitaran. Seperti yang Cik Kozim sebut tadi, kita ada mengadakan projek pengindahan setiap blok di situ. Kemudian di bawah domain teknologi dan komunikasi, antaranya mereka pernah melaksanakan kempen no mobile during means seperti tadi yang Datuk ada sebutkan. Kemudian program cyber parenting. Kemudian yang seterusnya, bila saya nak bawa semula kepada program PACE ini di Rumah Pangsa Seksyen 16, di mana program ini kita dah mulakan pada tahun 2016, di mana di situ domain yang terendah ketika itu adalah domain ekonomi dan juga perumahan dan persekitaran. Jadi bila kita lihat dia punya skor dia tu perlu diberi perhatian. Jadi contohnya kita dah untuk domain ekonomi, seperti mana yang Cik Kozim sebutkan tadi, mereka telah mendapatkan kios e-kasih dari ICU Negeri Selangor. Dan seterusnya, tak silap saya masa tu ada 8 atau 10 komuniti di situ yang mendapat manfaat inilah. Antaranya mereka dapat melaksanakan perniagaan jual kuih, burger, dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya, mereka mendapat manfaat juga pemindahan rumah pangsa. Kalau tak silap saya, projek ni bermula pada 30 hari bulan 11 2017 hingga 30 Mac 2018. Saya kira masa tu nampak dia punya setiap blok tu memang kelihatan indah dan cantik sekali, rumah pangsa Seksyen 16. Dan saya tak lupakan juga satu NGO ni yang membantu FK di PACE di Negeri Selangor, iaitu NGO dia, nama dia Pacu, tak silap saya. Pacu. Jadi untuk Pacu ni mereka melaksanakan tuition secara percuma lah kepada komuniti tu. Jadi itulah Datuk yang dapat saya kongsikan antara manfaat yang Rumah Pangsa 16 ni perolehi lah setelah adanya program PACE di Rumah Pangsa Seksyen 16 ni. Terima kasih. Kita sebenarnya ada juga soalan di bawah chat ini. Jadi mungkin sebelum saya bertanya kepada Cik Kozim sekali lagi, mungkin saya nak ada satu soalan yang dituju mungkin kepada Cik Irwan bagi domain hubungan kekeluargaan. Ni soalan ni dari Sabariah Baharum mungkin, Dr. Sabariah Baharum mungkin, ataupun Sabariah Harun. Mengenai hubungan kekeluargaan pada pandangan beliau, imbangan keluarga dan kerja dan kefusian keluarga adalah berkait rapat. Jadi beliau memohon untuk Cik Irwan menjelaskan kebenaran pandangan beliau, itu hubungan kait rapat, work life balance, dan juga perkembangan kedua-duanya berbanding kerjaan tahun lepas. Because walaupun despite kita tengok ada peningkatan
pada skor keseluruhan di domain tersebut. Namun kalau kita perhalusi di item-item, mungkin ada yang masih memerlukan penambahbaikan, dan antara dua tu mungkin antara antara indikator itu mungkin juga berkait rapat. Mungkin Irwan boleh terangkan sedikit. Okey. Okey, terima kasih Datuk moderator. Okey, kalau ikutkan indikator imbangan kerja keluarga dan indikator kefusian keluarga adalah dua indikator daripada 7 indikator yang terdapat dalam domain hubungan kekeluargaan. Kedua-dua indikator ni juga ada dalam IKK 2016 yang lepas. So kalau kita lihat pada indikator imbangan kerja keluarga, secara totalnya ada di bawah indikator imbangan kerja keluarga ni ada terdapat 9 item yang kita ukur. Item lebih berbentuk kepada item tingkah laku ataupun keadaan keluarga itu sendiri. Mungkin saya akan baca beberapa daripada 9 item itu sendiri, mungkin saya boleh kongsikan. Antara item yang kita ukur dalam indikator imbangan kerja keluarga ni adalah seperti sama ada keluarga ibu bapa keluarga itu sendiri berpeluang untuk memilih waktu kerja anjal atau fleksibel. Ibu bapa keluarga tersebut perlu kerja lebih masa, pasangan ataupun pasangan ibu bapa tidak membawa perasaan negatif dari tempat kerja ke rumah. Itu antara beberapa item dalam indikator imbangan kerja keluarga lah yang kita ukur. Sama ada kesemua item tu lebih berbentuk item tingkah laku ataupun item keadaan keluarga tu sendiri. Tapi bagi indikator kefusian keluarga pula terdapat 7 item berbanding 9 item yang terdapat dalam indikator imbangan kerja keluarga. Antara item yang mungkin boleh saya kongsikan adalah seperti ibu bapa berkongsi tugas dan tanggungjawab dalam keluarga, lebih berbentuk kepada item item tingkah laku. Menerima perbezaan antara ahli keluarga, memberi peluang kepada anak-anak untuk menjelaskan sesuatu keadaan, sentiasa berbincang dengan anak-anak dalam membuat sesuatu keputusan berkaitan dengan keluarga. Itu adalah antara bentuk-bentuk item yang lebih saya rasa lebih juga berbentuk kepada tingkah laku ibu bapa itu sendiri. So kalau kita lihat skor kedua-dua indikator ni, jika kita bandingkan dengan 2016 yang lepas, memang berlaku peningkatan lah. Kalau kita lihat pada indikator imbangan kerja keluarga tu, skor yang dicatatkan pada tahun 2016 yang lepas adalah 6.92. Tetapi pada tahun 2019 yang baru-baru ini telah meningkat pada 7.83, iaitu dulunya 6.9 kepada 7.8. Sebenarnya pada indikator kefusian keluarga turut berlaku peningkatan, iaitu telah meningkat daripada 7.9 kepada 8.5. So saya rasa terdapat peningkatan dalam kedua-dua indikator tersebut. Terima kasih Datuk. Jadi saya rasa kalau kita begitulah, saya rasa amat penting kalau kajian itu, hasil kajian itu disebarluaskan. Contohnya kalau item-item yang disebut oleh Irwan tadi, mungkin di sini di platform ini tidak mencukupi masa untuk kita terangkan, kita maklumkan kepada audiens. Tapi saya rasa kalau audiens lebih berminat, khususnya kalau NGO ataupun sektor swasta ataupun mana-mana agensi yang boleh membantu dalam dalam indikator. Irwan betulkan saya kalau saya salah tafsiran. Demi kita melihat pada domain, dan selepas itu kita melihat apa itu indikatornya untuk mengukur sebagai domain, indikator sebagai domain tersebut, dan kita dribble down further kepada item-item. Mungkin di situlah mungkin kita boleh
para penyelidik ataupun para pelaksana program boleh menterjemah, tengok inilah sepatutnya yang telah perlu diperbaiki. Itu pada pandangan saya lah, mungkin in that way sebagaimana ia telah diterjemahkan di peringkat komuniti. Jadi harapan saya kalau mungkin pihak LPKN dan juga Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat mungkin kena perlu ada more engagement lah dengan pelaksana program, policy makers dan juga dengan state-state, dengan NGO khususnya CSO juga, agar mereka lebih memahami, sama-sama membantu dalam satu persekitaran, khususnya dalam komuniti itu sendiri, sebab di luar sana banyak NGO seperti yang dimention tadi kalau oleh Puan Rashidah bahawa ada sebuah NGO yang telah membantu melaksana program di Rumah Bangsa Seksyen 16 itu, iaitu PACU kalau saya tidak silap mendengar tadi ya, telah membantu dalam bentuk memberi tuition. So saya rasa mungkin melihat bila orang audiens memahami ataupun ramai yang lebih memahami apa yang ingin diukur, apa yang telah dinilai, insya-Allah saya rasa mungkin kita boleh perbaiki lebih lagi. Sebelum saya ada satu pertanyaan untuk Pak Kazim, tapi saya ingin tanya satu lagi kepada Irwan. Adakah stakeholder seperti contoh dalam negeri-negeri itu, adakah mereka diberitahu negeri itu, adakah disebarluaskan kepada mereka agar mereka juga berperanan, keterlibatan mereka untuk menaikkan skor negeri mereka? Adakah mereka diberitahu, adakah mereka dilibatkan ataupun SO mereka ataupun bagaimana sambutan negeri itu bila mendapati skor mereka rendah dan ada setengah tu mendapati alhamdulillah saya telah ada peningkatan pada skor pada di negeri saya. So is there any strategy yang LPPKN laksanakan? Both lah, sama Rashidah ataupun Irwan boleh menjawabnya. Okey, terima kasih Datuk Moderator. Mungkin saya akan cuba jawab dulu sebelum Puan Syida mungkin boleh top up. Okey, kalau ikutkan memang kita buat pemaluman dekat especially dekat kerajaan negeri. Sebagai contoh pada tahun 2016 yang lepas, penemuan IKK 2016 kita telah maklumkan secara rasmi dekat kerajaan negeri melalui pembentangan khas kita dekat kerajaan negeri itu sendiri. Kita telah jelajah, kita telah pergi saya rasa hampir ke semua negeri di Malaysia. Kita telah bentangkan kepada pihak kerajaan negeri tentang penemuan IKK 2016 itu untuk mereka maklum dan seterusnya rangka program-program yang bersesuaian untuk di peringkat kerajaan negeri mereka sendiri. Tapi pada tahun IKK 2019 pendekatan kita lebih kepada permohonan bantuan daripada LPPKN negeri untuk buat mempromosikan kita punya penemuan, dan bukan seperti IKK 2016 yang lepas di mana kami di bahagian pendidikan ibu pejabat sendiri yang turun ke setiap negeri untuk memberikan taklimat dan sebagainya. Sebab salah satu faktornya adalah seperti kita semua maklum isu pandemik yang telah bermula pada seawal tahun lepas lagi, dan mungkin atas dasar tu kita terpaksa mengubah kita punya aktiviti promosi pasca IKK 2019 ini, di mana kita lebih memberi peluang kepada pengarah-pengarah di peringkat negeri sendiri, pengarah-pengarah di peringkat negeri sendiri untuk memberikan taklimat atau mempromosikan penemuan IKK 2019 kepada kerajaan negeri dan juga stakeholder negeri. Terima kasih Datuk. Boleh saya tambah Datuk untuk di penerimaan, boleh saya tambah Datuk?
Boleh, silakan. Okey. Saya nak kaitkan semulalah apa yang Cik Irwan maklumkan tadi di peringkat Ibu Pejabat. Di peringkat negeri, kami LPPKN memang ada hubungan yang baik dengan pentadbiran di negeri lah, maksudnya sebelum kita melaksanakan ataupun sebelum kita sebelum kita membuat pemilihan komuniti, kemudian sebelum kita melaksanakan IKK dan juga ataupun selepas mendapat pra-IKK, keputusan pra-IKK itu pun negeri akan maklumkan pada pihak kerajaan negeri. Dan saya memberi contoh di semasa saya beri contoh rumah pangsa Seksyen 16 yang pada ketika itu saya masih ingat lagi domain yang perlu diberi perhatian sewajarnya itu adalah domain ekonomi dan juga domain perumahan dan persekitaran. Saya kira pada ketika itu kerajaan negeri ataupun respon ataupun penerimaan kerajaan negeri setelah menerima penilaian pra-IKK itu mereka terbuka. Maksudnya dari situ kita dapat sit down bersama-sama mengambil tahu apa sebenarnya yang diperlukan oleh satu komuniti itu. Jadi tidak akan ada berlaku pembaziran lah. Kita dah tahu apa isu utama yang kita perlu beri perhatian. Jadi sebab itulah kalau diikutkan setelah kita dapat tahu apa isu yang perlu diselesaikan ataupun apa masalah utama dengan pelibatan daripada kerajaan negeri, sesuatu isu tu dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Jadi dia tak adalah sampai macam contoh komuniti dimaklumkan kepada FK satu isu tadi macam yang dia sebut warga emas tu mungkin dia tidak ada katil ataupun kerusi roda seperti yang diperlukan kan. Jadi dengan adanya kerjasama ataupun kolaborasi antara program FACE dan juga kerajaan negeri ini, ianya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan teraturlah. Itu saja Datuk. Terima kasih Rashida. Pak Kazim tak ada? Sebab ada satu soalan nak tanya mengenai keberkesanan program FACE tu, kalau kita ingin Pak Kazim yang menceritakan. Itu saja Datuk. Ada? Hello? Dengar tak? Hello? Pak Kazim ada di sini? Saya punya. Assalamualaikum. Dah terkeluar. Okey, so kalau begitu tak apa. Mungkin saya pun tak pasti saya punya internet yang juga tak stable. Mungkin kalau Rashida, because ada satu pertanyaan yang menanya tentang keberkesanan program FACE di kawasan rumah pangsa, sebab kita melihatkan contohnya dalam menggerakkan sesuatu komuniti itu tidak untuk menjadi sustainable, kelestarian sesuatu komuniti itu, satu projek kita sepatutnya ahli komuniti itu sendiri yang sepatutnya menggerakkan. Jadi Pak Kazim kita dah ada? Belum? Okay, sebab tak apa buat, sementara kita menunggu Pak Kazim kita, saya harap mungkin Cik Irwan boleh mendengar suara saya kan? Mungkin Irwan boleh kongsi sama, adakah dari hasil kajian yang IKK itu, ada tak cadangan-cadangan yang telah dikenal pasti untuk meningkatkan skor pada masa hadapan insya-Allah? Okey, terima kasih Datuk Moderator. Berkenaan dengan keberkesanan program FACE tu, saya tak ada figure yang berkenaan dengan untuk membuktikan keberkesanan itulah. Tapi apa yang pasti terdapat kebanyakan komuniti menunjukkan peningkatan lah
peningkatan daripada segi skor, iaitu daripada kalau kita dibandingkan skor antara pra-program sebelum aktiviti TVC dijalankan dan skor pasca program, iaitu selepas aktiviti TVC dijalankan. Tetapi terdapat juga beberapa komuniti yang menunjukkan penurunan yang mungkin boleh kaji balik, pihak negeri boleh kaji balik kesesuaian program yang telah dibentuk, dijalankan di komuniti yang menunjukkan penurunan skor antara skor pasca dan juga skor pra IKK yang mereka jalankan. Mungkin Pak Kazim boleh tambah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Irwan. Pak Kazim, saya dah nampak Pak Kazim dah ada. Itu ada satu pertanyaan yang menanyakan keberkesanan program FACE. Sebab kalau kita melihat asal program itu, FACE itu kita nak kan ada pelibatan dari agensi yang menggerakkan. Tetapi akhirnya sepatutnya outcome dia seharusnya lepas itu komuniti itu sendiri diperkasakan. Jadi dia yang akan menjayakan agar dia program itu lestari dan dari Pak Kazim dengan tim sendiri saya rasa harapan kerajaan untuk melihat akan domain-domain ataupun indikator-indikator mana yang tidak katalah mendapat skor yang rendah itu untuk ditambah baik. So pada pandangan Pak Kazim lah, setelah dimulakan program itu pada 2016 kan? 2016 ada tak keberkesanan program itu? Ada tak perubahan tingkah laku ahli komuniti? Maksudnya kalau dalam aspek katalah buangan sampah 3R punya praktis kan, amalan 3R itu, adakah peningkatan? Tadi pun Pak Kazim pun ada menceritakan bahawa bila keselamatan tu kita ada rondaan kan, ada rondaan. So adakah senangkah sukarelawan itu, ahli keluarga di situ, ahli komuniti di situ digerakkan untuk menjayakan sesuatu program ataupun sesuatu masalah yang berlaku dalam komuniti itu diselesaikan bersama oleh ahli komuniti. Okey, saya minta Pak Kazim. Pak Kazim dah tak ada. Pak Kazim sila ni ulas. Satu perkara lah ya, yang sebagaimana Puan Syeda kata tadi, domain yang perumahan dan kesetaraan mendapat skor yang rendah. Tapi saya rasa tak kesempatan Puan Syeda datang balik ke sana. Kalau lihat kali ini, ianya meningkat cukup baik. Saya bagi tahu contoh begini ya, saya kata dulu peringkat mula kita buat gotong royong kita buat gotong royong perdana. Tapi kali ini dia dah menjadikan gotong royong blok ke blok. Jadi dah ada satu semangat, blok ni nak bagi cantik, blok ni nak bagi cantik. Itu satu sikap yang saya nampak cukup ni. Dan mereka sanggup beli sendiri peralatan cat dan sebagainya, cat apa sahaja bentuk yang mesti kita untuk menghias. Jadi saya dah ada cadang untuk buat pertandingan mana blok-blok yang bersih. Kemudian begitu juga dari soal-soal apa tu yang ada berkait dengan majlis kerjaan tempatan. Kita di pihak KRT melalui FACE, kita dah buat surat kepada pihak majlis di bermana berbagai-bagai yang kita mohon, contohnya atau rumah sampah yang sempurna, tong sampah, segi itu satu perkara. Jadi ia menampakkan satu peningkatan yang amat ketara. Jadi dah bertangga, dah bercat sini, dah bercat rumah seperti surat yang dulu usang dia orang dah repair sendiri cat. Jadi itu adalah satu kesan yang amat sangat saya nampak daripada hasil daripada dapatnya FACE ini. Jadi kesedaran tu dah tambah baik. Kalau dulu dia kata sikap-sikap dia buang sampah macam yang lepas-lepas dia kata baling flat ni lah dia atas. Ianya tak berlaku lagi dengan kaedah ini. Bila sebab apa? Bila ada ianya berlaku, yang jiran akan cakap apalah awak ini. Jadi mentaliti sikap tu dah berubah. Ya, itu satu perkara. Yang kedua pula dari segi saya nak sentuh juga dari segi aktiviti untuk sosial remaja.
dulu banyak kod-kod yang permainan yang terbiar. Jadi melalui MBSA kita dah membuat dialog dengan pihak MBSA, Kerajaan Tempatan, dan disokong oleh ahli parlimen. Kita sekarang dengan parlimen dengan DUN. Jadi peruntukan tu dah dilulus untuk baik pulih keseluruhan ini gelanggang-gelanggang terbiar. Jadi ia sikit sebanyak dapat mengelakkan perkara sosial berlaku di kawasan itu. Itu saya nampak amat-amat ada. Saya pendek kata kalau bersara pun saya syukurlah. Ya, saya rasakan satu pertabaran yang cukup baik yang dapat saya tinggalkan kepada masyarakat sekeliling. Yang tu. Ini tadi tu bila kata skor sekitaran yang dah tak skor rendah, saya rasa nak panggil Puan Sida datang balik buat saya. Nak tengok macam mana perubahan yang berlaku. Cukup baik Datuk. Ini saya berani cakap lah ya. Dengan indahnya sekarang dah dalam kawasan untuk makluman Datuk juga ada satu kawasan tu dengan pokok besar ya, tempat buangan sampah. Dengan di situlah pendek kata kata ular pun ada, buatan warak pun ada, tapi tempat tu dah kita bersih. Hasil dia bekerjasama penduduk, kita sekarang buat situ tanaman fertigasi. Jadi dah ada kebun komuniti berpagar. Sudah jadi macam satu sana kampung. Saya kalau petang-petang kalau dulu tak pergi selesai, tapi sekarang saya dah terapi di situ saja melihat suasana yang amat-amat bersih dan ianya dapat mengumpulkan silaturahim. Dan untuk satu lagi perkara saya nak sentuh dari segi ekonomi je pula ya. Kita nak macam mana kita nak membantu serve ini kepada komuniti dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Apa yang kita buat, saya tanam terung ya. Jadi kita dapat hasilnya kita dapat kalau terung tu sekilo contohnya di pasar raya RM15, kita hanya jual RM5 saja. Ianya cukup memberi manfaat kepada penduduk, kawan-kawan dapat membantu sikit ekonomi. Yang tu memang cukup. Di samping itu juga saya nak jelaskan tadi lagi satu sikap yang saya nampak yang perubahan yang amat ketara yang terdapat di tempat saya ni adalah sekarang kalau gotong royong kita kena beli makanan, kita bawa contohnya belilah nasi lemak, teh dan sebagainya. Tapi kali tidak. Pasal apa? Bila gotong royong blok masing-masing, mereka dah buat potluck. Jadi dah kita rukun tangguh dah tak payah keluar duit lagi dah. Diorang turun, diorang gotong royong, buat dapur sendiri, bersihkan kawasan dan makan buat potluck masing-masing blok. Hari ni dia keluarkan nombor unit ini, kita buat satu surat begitu. Saya akan hantar ke blok, okey. Blok 1C contohnya, apa dia buat? Jadi orang ni buat minum. Jadi surat tu akan saya buka balik, saya dah tahu orang ni sumbang teh, orang ni sumbang nasi lemak, orang ni sumbang kuih. Jadi buat turun bawah tak secara langsung dia buat melekatkan silaturahim kepada penduduk. Itulah saya rasa amat bersyukur yang saya rasakan satu anjakan lah yang telah amat baik kepada komuniti. Hasil daripada yang disyurkan oleh pihak LPKN dengan adanya bila dibawakan face kemari. Perubahan itu amat drastik, Datuk. Ya, terima kasih. Itu saja. Ya. Satu lagi Pak Kazim, saya pun sangat teruja tu. Agak-agak program ni sepatut disebar luas tak? Face ini. Apa dia, Datuk? Program face ni. Patut tak kita saya nampak kan pelibatan Pak Kazim dengan komuniti amat baik sekali. Dan kita nampak macam Pak Kazim kata peningkatan, perubahan pada tingkah laku, berapanya committed mereka untuk mensedarakan komuniti sendiri. So pada pandangan Pak Kazim lah, seorang sebagai fasilitator keluarga yang pelaksana bagi pihak kerajaan kan di komuniti, sebab saya rasa mungkin dah sampai satu masa nanti mungkin saya rasa pihak LPKN akan turun sekali-sekala just untuk memantau kan. Selebihnya akan diserahkan kepada Pak Kazim dan ahli komuniti sendiri untuk memastikan domain-domain itu skornya masih bagus, kalau rendah akan naik. So agaknya program ini patut disebar luas lagi tak? Sebab saya dimaklumkan tak banyak program LPKN yang yang dijalankan, dilaksana di seluruh negara. Kalau tanya saya secara peribadi, program ini harus diteruskan. Dan saya maksudkan supaya kalau dapat Puan Sida ni balik juga ke Selangor, lagi bantu dia buat Selangor. Ya Datuk. Betul.
Jadi saya rasa memang kita pun rasa kesangan dengan part-part yang begini. Tadi baru saya datang saja sebelum dia cakap apa-apa, saya sebut gitu dengan dia dekat. Puan, balik Selangor lah. Subhanallah, minta maaf saya gurau-gurau dekat ini. Jadi itulah saya cukup ini. Jadi saya ini kalau dapat program yang diteruskan, kalau lebih baik, ini hanya cadangan. Segalanya terserah kepada pihak-pihak inilah, pihak yang berwajib untuk sama dia meneruskan atau tidak. Ya, ada ya begitu. Terima kasih Pak Kazim. Saya tengok masa dah kita almost kita. Mungkin sebelum saya berakhir, kita akhiri forum Cakna Anisa ini yang kita membincangkan tentang membina keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu adalah peranan masing-masing. Itu pelbagai sektor dari kerajaan, dari yang atas sekali, kita kata lepas tu dari penduduk, ahli keluarga itu sendiri, community dan sektor-sektor yang lain seperti sektor bisnes, sektor CSO. Cuma satu lagi sebelum saya akan akhiri, saya mau mungkin tanya Irwan dan juga mungkin Rashidah, adakah LPPKN atau kerajaan ingin cadangan untuk menambah lagi bilangan FACE di Malaysia ini, komuniti yang dibangunkan program FACE? Sebab kalau nampak tadi dari pandangan dari apa yang dikongsi oleh Cik Ahmad Kazim itu nampak ada kejayaannya. So adakah perancangan sebegitu ditambahkan lagi dan juga dilibatkan lagi pelbagai sektor dalam membina sebuah komuniti sejahtera? Okay. Mungkin Puan Syida boleh respon. Okey, saya kongsilah dari sudut dari pandangan saya. Kalau tanya saya, Syida, kita tak dengar suara Syida. Okey. Sebagai contoh macam saya kaunselor, kita ada mengadakan program perkhidmatan kaunseling dan kekeluargaan di komuniti FACE ni lah. Jadi bengkel TOT lay counselor kepada FACE. Tadi mungkin saya tak sempat sentuh tentang kemahiran dan juga latihan-latihan yang perlu diberikan kepada FK ni ya, Datuk. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama, macam saya sebutkan tadi, kita ada memberi TOT lay counselor kepada FC ni supaya mereka ni juga sebagai FACE, di samping mereka dapat menjadi orang yang pertama melaporkan ataupun menyampaikan isu-isu kekeluargaan kepada LPPKN dan juga kementerian ya. Yang saya nampak di akhir outcome kepada program tu adalah antaranya FC ni, fasilitator keluarga ni, dia berjaya meningkatkan kemahiran menolong dan kemahiran untuk salah seorang ejen perubahan di komuniti lah. Tadi saya rasa saya tak perlu terjemahkan lah. Kalau Datuk tengok sendiri keterampilan dan personality Cik Kozim tu, saya rasa ia dapat diterjemahkan melalui performance fasilitator keluarga itu sendiri, di mana dia ni fasilitator keluarga ni telah bersama dengan LPPKN sejak tahun 2016. Jadi itulah antara yang saya rasa antara keberjayaan program FACE ini, selain program-program fizikal yang mereka dapat laksanakan. Pada saya sebagai
pegawai yang lebih dekat dengan program-program pembangunan insan ini, saya dapat lihat tata keluarga ni berjaya meningkatkan kemahiran menolong dia, semangat dia untuk membantu di dalam komuniti tu memang nampak jelas sekali dengan sokongan juga daripada fasilitator keluarga yang lain. Macam dia sebut tadi, fasilitator keluarga dia ada 8 orang. Walaupun sedikit tetapi dengan uhwah yang mereka telah bina tu menjadikan mereka dapat melaksanakan program pemekasaan keluarga dan komuniti ini dengan jaya sekali lah. Walaupun saya rasa ada juga tu isu-isu yang masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran lain, tetapi dengan ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah pada diri sendiri itu, mereka dapat mengatasi cabaran-cabaran ataupun isu-isu untuk melaksanakan program-program pemekasaan keluarga dan komuniti. Okey, mungkin kita dah saya assume she dah habis bagi pandangan kan, sebab tak dengar tadi towards the end kita dah tak dengar suara. Tapi saya itulah seperti kita, kalau kita janjikan forum kita hanya berlangsung selama 1.5 jam, tetapi kita telah melebihi masa. Saya rasa banyak lagi yang ingin ditanyakan, dikongsi, sebab saya melihat secara peribadi, ya, saya rasa pada pandangan saya dia juga mewakili Dewan Wanita dan juga saya rasa NGO, sebab sekarang saya dah terlibat dengan NGO, bahawa ada kalanya kajian-kajian yang telah dijalankan oleh kerajaan khususnya harus luaskan, diberitahu, dimaklumi kepada di luar, khususnya pelaksana program, perancang program di peringkat kita kata akar, di peringkat grassroots, di akar umbi, so that kalau kerajaan tidak dapat melaksanakan, sekurang-kurangnya kerajaan akan melihat pada polisi, tetapi pada programnya itu boleh dilaksanakan oleh individu ataupun CSO ataupun kata sektor bisnes. Sebab kalau kita bercakap mengenai SDG, Sustainable Development Goal, dia mesti ada a coalition, satu grup kumpulan yang terdiri dari pelbagai sektor untuk menjayakan agenda. Dalam khusus ini kita membicarakan tentang membina keluarga sejahtera, iaitu masing-masing mempunyai peranan. Kerajaan dengan polisinya dan mungkin menyediakan dana, dan juga kita melihat di komuniti itu sendiri bagaimana mereka harus diperkasakan, ahli keluarga itu sendiri, dan juga sekitar, orang sekitar. NGO berdekatan dan business sektor yang di mana ahli komuniti adalah penggunanya. Jadi mereka seharusnya bertanggungjawab, bekerjasama, tapi mereka perlu difahamkan tentang konsep IKK itu, bagaimana ia harus diterjemahkan, bagaimana ianya boleh diaplikasikan. So kalau in the end kita dapati harapan, mungkin harapan negara itu untuk mendapatkan skor 8, tapi saya tak tahulah sama ada di dalam RMK 12 itu masih menetapkan sasaran 8, okey. Sebab itu skor 8 itu maksudnya cermelang, dah bagus. 7 pun dah baik. Tetapi dalam term of akademik selalu kita kata 80 ke atas itu cermelang. So mungkin di situlah kita hendak melihat. So tapi saya melihat juga inilah peranan FK, family fasilitator keluarga telah diperkasakan. Mungkin selepas ini boleh dilepaskan agensi kerajaan, maksudnya tidak setiap hari datang turun, mungkin sekali-sekala untuk memantau. Tetapi bila diperkasakan ahli komite diperkasakan, mereka dengan sendirinya dapat mengenal pasti siapa mereka harus tuju, agensi mana, pihak swasta yang mana untuk membantu program. Saya rasa pihak swasta juga bertanggungjawab, sebab sekiranya ada bisnes berlaku dalam komuniti itu, ahli komuniti lah sebenarnya yang melariskan perniagaan mereka, menjayakan bisnes-bisnes mereka. Jadi di sinilah mereka harus berperanan, tetapi FK itulah sendiri kena berjumpa mereka, negotiation dengan mereka macam mana. Tetapi
jikalau komuniti itu memerlukan bantuan dalam aspek kemahiran, boleh dipanggil agensi-agensi yang terlibat, yang berkaitan ataupun NGO-NGO. Jadi saya rasa saya harus tamatkan forum pada hari, forum Cakna An-Nisa dengan bertajukkan membina keluarga sejahtera. Harapan saya pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan ini, kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mempermudahkan usaha kerajaan, usaha kita ahli keluarga, ahli komuniti untuk kita mendapat satu keluarga yang sejahtera. Negara yang mempunyai keluarga yang sejahtera di mana pelbagai etnik yang ada, yang menganuti pelbagai agama hidup dalam keluarga suasana yang harmoni dengan memahami konsep apa itu keluarga sejahtera yang telah mungkin mereka sama-sama dapat membantu negara kita mencapai mendapat tahap sasaran yang telah ditetapkan. Contoh kalau mungkin kalau 2020 adalah skor 8. Skor mungkin kita tak dapat, namun kita alhamdulillah kita dapati telah meningkat. So mungkin di sinilah mungkin perlu ditambah baik dan lebih ramai lagi terlibat untuk sama-sama menjayakan agenda ini. Dengan itu saya bagi pihak Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arwan, Puan Rashidah Sulaiman dan juga Cik Ahmad Kazim, Fasilitator Keluarga, dan khususnya kepada PKN lah yang telah telah bersetuju untuk berkongsi dengan audiens apa itu IKK, Indeks Kejahatan Keluarga, dan apa yang telah didapatan mereka, apa yang boleh dilaksanakan, apa yang telah mereka laksanakan. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak, selamat menjalankan ibadah puasa kepada Muslim di sini semuanya, termasuk panelis kita dan juga para audien yang Muslim, dan juga kepada rakyat pendengar-pendengar lain, sama-samalah kita terlibat untuk membina sebuah keluarga sejahtera. Ilmu itu amat penting, kemahiran itu perlu dicari dan kemahiran itu akan berubah dari masa ke semasa. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.